Baik, kita pergi kepada yang pertama ya. Saya nampak mudah sangat bagi pihak pembangkang untuk mengambil kenyataan ini dan membuat serangan, pounce on the statement. Sebab bagi mereka yang melihat daripada luar, nak sebut bahawa kerajaan boleh buka untuk rundingan itu. Itu yang menjadi ayat yang paling panas, yang paling contentious. Sebab bagi mereka yang menganggap bahawa pendirian kita tegas, dan walaupun kita berbincang dalam konteks diplomasi, kita tak boleh dan tak pernah sebut bahawa kawasan-kawasan yang bertindih ini daripada pihak China, tetapi bagi pihak kita adalah sebenarnya kawasan Malaysia, boleh dibuka untuk rundingan. Itu yang maksudkan mereka. Tapi apa yang dimaksudkan oleh PMX itu adalah dalam hal ini kita mestilah mengambil pendekatan diplomasi. Ya, kawasan itu memang berada dalam kawasan ekonomi eksklusif EEZ Malaysia, dan kita tidak menganggap bahawa tuntutan negara China itu adalah tuntutan yang sah. Tetapi apa yang dimaksudkan itu adalah, dan beliau bidas semula Tan Sri Mahyudin, takkan kita nak perang. Mestilah kita cakap, no, ini kawasan kita. Itu maksud dia. Sebab kalau untuk pengetahuan pendengar, bagi negara China, mereka percaya kepada satu konsep yang dikenali sebagai 9 titik garisan ataupun 9 dash line. 9 dash line ini menjadi dia punya daripada tradisi lah, daripada sejarah-sejarah yang dulu. Kalau melihat kepada peta yang dibuat oleh negara China, 9 dash line ini yang meliputi sejauh 1,500 km daripada tanah besar China adalah kawasan mereka. Sampailah ke sempadan perairan kita di Malaysia ni, di lautan China Selatan. Jadi mana mungkin kita setuju? Kita pegang kepada pendirian yang kita buat berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa, terutamanya United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, yang mana kita anggap bahawa EEZ ini kawasan kita. Ya, tetapi bila PMX kata buka untuk rundingan, of course, Syaril boleh nampak lah. Boleh nampak. Macam mana nak masuk kat situ. Memang walaupun dia bagi statement kata, no, ini bukan, kita tak nak perang, kita nak bincang, kita bincang dalam diplomasi, itu yang dimaksudkan. Tetapi poin saya di sini adalah, jika boleh dielakkan kenyataan yang buka ruang untuk serangan, lebih baik. Saya rasa saya faham konteks PMX, tetapi dari segi Stratcom ini mengundang masalah bagi beliau. Mungkin Stratcom satu istilah yang boleh diguna pakai KJ, tapi mungkin ini juga kesan apabila kita ada seorang Perdana Menteri yang cukup terbuka untuk bercakap tanpa skrip. Jadi saya nampak ini pun is masa parlimen, jawapan masa PMQ, soalan Perdana Menteri. Correct. Jadi dia mendedahkan diri dia sendiri sebagai Perdana Menteri pada PMQ. Bila ada sidang media pun dia bercakap tanpa teks, bukan seperti mana yang selalu diperli atau disindir oleh penyokong PH, dia tak guna PDF lah. Bila cakap PDF ni, dia diorang menyerang Tan Sri Muhyiddin, sebab Tan Sri Muhyiddin dianggap memang tak banyak buat sidang media terbuka, tidak boleh ataupun tidak dilihat bercakap sesuatu isu tanpa skrip. Jadi mungkin ini satu, bukanlah kata, ialah kesan sampingan apabila kita ada Perdana Menteri yang open. Adakah ini juga soal disiplin menjadi seorang Perdana Menteri berbanding dengan kebebasan yang ada pada seorang ketua pembangkang? Sebab macam saya kata, betul, Datuk Seri Anwar PMX petah berpidato, mungkin pemidato yang terhebat dalam dunia politik Malaysia, bersama dengan saya lah. Mungkin ya. Tetapi kita melihat bahawa dia tak perlu baca teks, dia off the cuff, dia menyampaikan tanpa teks. Tapi dalam keadaan tersebut, bila tidak scripted, dia terbuka kepada bukan gaffe lah, tetapi dia terbuka kepada kenyataan yang tergantung macam ni. Sebab itu mungkin tidak salahnya bagi saya lah, kalau saya di pejabat Perdana Menteri, tidak salah kita memberi nasihat kepada Perdana Menteri bahawa dalam isu-isu yang boleh menjadi isu yang sensitif, contohnya diplomasi, hubungan kaum dan sebagainya, mungkin lebih baik berhati-hati dan tidak membenarkan
ayat yang tergantung tu. Ya, macam isu yang satu lagi tu. Saya tengok ini adalah ucapan PMX di Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan. Sekali lagi ini Perhimpunan Bulanan Monthly Assembly MOF, tak ada skrip. Dia cakap dia baru balik daripada Cambodia dan dia cuma nak sampaikan bahawa dia ambil iktibar waktu di Cambodia. Beliau sendiri telah mengadakan perjumpaan dengan Perdana Menteri Hun Sen di Cambodia, berbuka puasa dengan 6,000 orang Islam dalam majlis yang dihoskan oleh Perdana Menteri Cambodia, menyatakan bahawa umat Islam yang minoriti di Cambodia diraikan. Masjid tidak dirobohkan, hak mereka dipertahankan, malah mereka diangkat sebagai menteri. Dan itu peringatan supaya minoriti dijaga. Dan kumpulan majoriti janganlah menindas minoriti. Tapi dalam keadaan backdrop perang budaya ni, di mana Perikatan Nasional banyak bangkitkan isu kaum, isu semangat orang Melayu dan sebagainya, memang very easy lah. Mudah untuk dijadikan ini sebagai modal. Bahan. Ya. Cuma contoh kedua tu saya nampak ialah mungkin satu perkiraan politik yang tak tahulah, saya nak kata PMX salah baca tu rasa macam janggal pula saya nak kata begitu kan. Tapi nampak memang mengundang kritikan. Cuma saya masih lagi sonok dengan satu senario di mana kita ada seorang pemimpin negara yang boleh bercakap off the cuff. Saya takut kalau dia dah jadi macam ni, dijadikan polemik, sampaikan dia jadi scripted balik. Kita tak nak go all the way to the other extreme. Apabila semua perkara dah diskripkan oleh pegawai, oleh pejabat, kita nak seorang pemimpin yang boleh juga bercakap secara bukan rambang tapi secara terus apabila ditanya sesuatu isu dan tidak hanya menyorok di sebalik research ataupun skrip yang disediakan oleh orang lain. Tapi beginilah Syaril, saya dulu pun waktu saya jadi menteri dan yang last di dalam kerajaan sebagai Menteri Kesihatan, setiap minggu saya ada sidang akhbar sebab pada waktu itu saya sedang menguruskan pandemik COVID-19. Memang ada skrip. Dan saya tidak akan baca skrip tersebut ya. Pada awalnya saya baca, tapi bila saya dah mula selesa dalam jawatan Menteri Kesihatan, saya tinggalkan skrip tapi saya sampaikan secara adlib ataupun tanpa membaca. Saya selalu ingatkan diri saya bahawa rakyat ataupun penonton TV, pembaca, dia mungkin kebanyakan daripada mereka tidak akan melihat A to Z. Mereka akan hanya dihidangkan dengan petikan sahaja, soundbite saja. Jadi saya sentiasa mengingatkan saya berhati-hati dengan soundbite. Sebab bila dia ambil ayat yang tergantung ataupun sedikit saja daripada kenyataan kita dan highlight itu, kita nak cover balik memang impossible. Sebab memanglah bukan hanya rakyat Malaysia tetapi di mana-mana saja clickbait, tengok kepada headline, tengok kepada petikan, tengok kepada soundbite, dan itu yang akan mendefinasikan isu tersebut. Ya, sebab itu saya sebut bahawa yes, kita tak nak melihat PMX daripada seorang yang naturally gifted sebagai seorang orator menjadi terlalu scripted dan terlalu robotik, kaku dan sebagainya. Tetapi saya rasa ini menjadi pengajaran kepada kerajaan perpaduan. Baik, ya. Yalah, mencari balance dia. Kita harap ini mungkin hanya satu atau dua gaffes ataupun kesilapan kecil yang tidak akan berulang selalu. Cuma mungkin untuk menutup segmen ni KJ, pandangan KJ tentang bagaimana rakyat dan pengundi suka tengok politician sekarang. Adakah mereka suka tengok yang autentik? Maknanya yang boleh bercakap bebas. Of course. Kalau itu yang dimahukan, mungkin itulah pertimbangan balance yang perlu dibuat oleh PMX. Sure. But when it comes to isu soal kawasan bertindih dengan China, buka untuk rundingan, sudah pasti dalam otak mesti ada processing power yang kata ada red flag, ada bendera merah kat situ. Jangan sebut benda ni. Jangan sebut benda ni sebab akan jadi petikan. Itu saja. Ya. Okey. Kita sambung cerita ni sebab kita nak cakap soal prestasi komunikasi kerajaan yang sedia ada. Dan juga tanda-tanda illiberal. Tanda-tanda kerajaan ini dulu Pakatan Harapan mempunyai pendirian yang sangat terbuka kepada kebebasan bersuara. Tapi dah mula jadi lain macam sikit, jadi macam UMNO sikit. Okey. Apa yang KJ gambarkan tadi, bahawa ada trend ke arah
illiberalness dari kalangan penyokong Pakatan Harapan itu sendiri. Dan Kalau cerita sikit illiberalness tu apa benda? Illiberalness tu maknanya liberal ni dilihat, PH ni dilihat bebas lah dari segi, bila cakap liberal ni tentang kebebasan bersuara khusus dalam konteks itu. Kita tahu sedia maklum sebelum ini pembangkang lama ataupun Pakatan Harapan yang lama, Pakatan Rakyat sebelum itu, Barisan Alternatif, apa sajalah akan mengatakan bahawa media ni tidak cukup bebas. Apa-apa saja komentar yang menyerang ataupun mengkritik kerajaan akan ditutup ataupun di shutdown, ataupun lebih teruk daripada itu zaman ada ISA dan sebagainya. Ini semua perjuangan lama lah golongan Pakatan Harapan ini, dan penyokong-penyokong mereka. Cuma apabila sudah sampai ke tampuk kerajaan kali ini, apa yang KJ sampaikan dan saya sebenarnya setuju, kerana kita lihat pada media sosial yang paling pakatan sekali, iaitu Twitter. Itu sebenarnya saluran, kalau nak tahu jiwa Pakatan Harapan ni macam mana, itu gelanggang dia lah. Jangan pergi Facebook, jangan, pergi ke Twitter sebab itu home base dia. Home base, Dan dalam home base dia sendiri sudah nampak bahawa mereka menganggap perlunya ada tindakan yang lebih agresif, khususnya daripada Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil, yang merupakan hero mereka sepatutnya. Dia dah jadi dia dah kena diserang oleh penyokong-penyokong parti dia sendiri, Pakatan Harapan sendiri, kerana kononnya lah dilihat sebagai lemah dan lembab dan lambat dan sebagainya. Ini yang dikatakan oleh penyokong-penyokong sendiri. Saya bagi satu contoh lah, satu contoh yang paling jelas daripada Ustaz Wanji. Ustaz Wanji ni memang antara aktivis personality PKR dan aktivis PKR lah. Dia tulis dalam Facebook tetapi juga keluar dalam Twitter. Secara terang dia mengatakan, ini saya petik, media kita hancus. Media umpama kereta kebal dan senjata dalam perang. Wow. Perang dia katakan. Kerajaan perpaduan ini telah serahkan media negara kita kepada dua jenis manusia dan abaikan satu perkara. Nombor satu, orang yang tidak berminat untuk berperang. Nombor dua ialah orang yang tidak pandai pegang senjata dan tidak pandai bawa kereta kebal. Jadi analogi, kalau tutup nama Wanji tu, mungkin boleh letak nama Lokmano Adam juga. Dia bunyi dia macam tu. Dia maknanya macam KJ gurau tadilah, berseluruh tadi. Dah seolah-olah jadi apa yang Pakatan Harapan serang UMNO dan BN dulu, kuku besi dan sebagainya, dah nampak. Bukanlah kita nak kata nanti kan dikata KJ dengan Syarif kata media sekarang kuku besi ataupun kita nak kuku besi. Tidak, tetapi dah jelas bahawa kebebasan bersuara ini kebebasan bersuara ini bukan lagi menjadi mantra pada saat ini untuk penyokong PH. Yang menjadi mantra adalah macam mana kita nak kawal supaya hujah-hujah Perikatan Nasional dan pembangkang tidak mendapat liputan meluas, tidak dapat menangkap imajinasi pengundi dan sebagainya. Maknanya ini soal politik lah. Soal politik, mereka khawatir bahawa tidak cukup tindakan ataupun hujah balas ataupun perang senjata yang digunakan untuk mematahkan momentum Perikatan Nasional. Saya ada baca bahawa penyokong-penyokong PH ni bila berdepan dengan tuduhan bahawa mereka seakan-akan menjadi lebih illiberal ataupun seakan-akan menjadi lebih kita cakap konservatif lah, tertutup, konservatif dan juga mengekang media, mereka akan jawab bahawa mereka tidak menentang kebebasan bersuara. Mereka hanya mahu menyerang ataupun mereka hanya mahu menangani berita palsu saja. Dan inilah ayat kita dulu. Inilah yang perlu kita kejar sampai ke lubang cacing, sampai polis tangkap mereka dan sebagainya. Memang kita pun dulu cakap benda yang sama. Tetapi bagi saya nampak bila cakap begitu, dia garisan antara berita palsu dengan fair comment itu sebenarnya samar. Ada contoh mungkin cara tahu yang contoh yang ditegur oleh Tan Sri, tokoh wartawan Malaysia Tan Sri Johan Jaafar. Mungkin atas desakan yang beliau terima daripada penyokong dia sendiri, Yang Berhormat Fahmi Fadzil telah bukanlah menyerang tetapi mengecam satu laporan berita harian, tak silap saya, berita harian yang mana ada satu laporan dalam berita harian dan khususnya dalam Facebook berita harian yang mengatakan OPR dijangka naik sekali lagi. Lebih kurang macam tu lah. OPR dijangka naik sekali lagi dan dia tinggal macam tu. Jadi hujah Fahmi Fadzil adalah you buat macam ni seolah-olah itu adalah statement of fact, seolah benda itu adalah pasti. Sedangkan
apa yang Berita Harian cuba katakan adalah ini adalah ramalan dan hak kita untuk Ya, melaporkan sesuatu ramalan itu. Ya. Mungkin dari segi sudut pandang Fahmi Fazil, kenapa tak sebut jelas ini adalah ramalan pakar ataupun ramalan sekian-sekian, tetapi bukannya satu hakikat. Ya. Tapi bila dia letakkan headline yang sebegitu, akan mengundang kecaman, sedangkan keputusan itu tidak lagi dibuat dan bukannya dibuat oleh kerajaan sekalipun. Jadi tak apalah, itu poin OPR itu sebenarnya contoh saja. Poinnya adalah Fahmi Fazil sebagai menteri mengecam berita ataupun media arus perdana atas laporan yang mereka lakukan. Ini satu perkara yang kita tak dapat bayangkan lah kalau dulu Pakatan Harapan menjadi pembangkang akan buat sebegitu rupa. Dan saya nak, sebelum saya serah balik KJ, saya nak kupas sikit apa yang KJ katakan tadi, hujah yang selalu penyokong PH kata kan, iaitu kita hanya nak patahkan fitnah ataupun patahkan berita palsu. Seolah-olah mereka lupa waktu mereka jadi pembangkang takkan langsung dia tak ada buat berita palsu ataupun cerita yang separa benar. Jadi inilah yang kita kembali pada apa yang kita cakap awal episod ni KJ. Sama ada KWSP, sama ada media, cerita dia sama je. Apabila kita duduk di pembangkang dengan kita duduk di kerajaan, nada kita kadang-kadang berubah 180 darjah. Jadi ini yang mungkin menjadi satu perkara yang harus dihadam oleh penyokong PH sendiri. Adakah mereka nak dikenali ataupun nak buat perkara macam ni, ataupun kembali kepada prinsip yang mereka percaya. Kalau mereka percaya, buatlah perkara yang mereka percaya dan face it. Dalam istilah orang putih, saya nampak YB Menteri Fahmi Fazil, beliau berada antara rock and a hard place. Sebab kalau ikut mungkin naluri politik dia, ialah dia lebih kepada seorang yang terbuka, liberal, ya. Dan memang ada penyokong-penyokong beliau daripada masyarakat sivil dan sebagainya yang tidak mahu melihat tindakan yang lebih ketat terhadap kebebasan akhbar dan bersuara dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok dalam media sosial daripada grassroots aktivis Pakatan Harapan atau PKR sendiri, mereka memang ada tendensi yang illiberal. Yang mendesak Fahmi, yang menuduh Fahmi sebagai seorang yang lemah, yang tidak kompeten, yang tidak efektif dalam menjalankan tugas sebagai menteri. Jadi saya ada simpati sedikit sebab beliau tersepit antara dua ekstrim tersebut. Tetapi prestasi beliau sebagai menteri komunikasi dan digital, dalam hal ini menteri komunikasi de facto, jurucakap kerajaan Madani, sedang dipertikaikan sekarang ini dalam keadaan yang agak teruk lah. Ya, cuma satu, kita dah bagi pandangan KJ. Kita kedua-dua merasakan bahawa kalau boleh penyokong PH, pandangan kita lah, kekalkan pada pandangan ataupun pendirian yang asal supaya pengundi atas pangkat pun boleh respect you punya stand ni apa. Dan KJ kita dua pun ex-politician ataupun sabbatical politician. Kita try untuk pastikan apa saja kedudukan yang kita ada tu, kita kena kekalkan kita punya pegangan dan pendirian. Jadi contohlah, balik pada KWSP. Kalau saya nak selamat pada waktu itu, kalau KJ nak selamat pada waktu itu, KJ ikut je. Kita ikut je trend ataupun gelombang. And there are times, yes, we are not perfect. Ada masa yang kita terpaksa berdiam diri dengan suatu perkara yang kita tak berapa setuju. Tapi ada setengah perkara kita mesti bersuara walaupun benda itu membawa kepada risiko politik diri sendiri. Yep. Dan saya harap YB Fahmi Fazil pun ada dalam proses dikritik ini, boleh tanya diri sendiri dan kalau merasakan bahawa this is who I am and saya nak jadi seorang menteri yang terbuka, saya nak jadi seorang menteri yang ni, saya tak tahulah KJ, I've never been in selamatkan cabinet. tengkuk dia. Tapi kalau dia merasakan inilah kepercayaan dia untuk menjadi seorang menteri yang terbuka, a modernizing communications minister yang memberi ruang, dan dia nak percaya bahawa hujah dia boleh mematahkan hujah orang lain, bukannya menutup ruang lawan, then go for that. Then you will gain respect through that. And last thing KJ before I serah pada you ialah saya pun nak lontarkan sikit lagi simpati pada Fahmi Fazil ni. Mungkinkah menjadi seorang menteri komunikasi, menjadi seorang apa-apa yang berkenaan dengan comms lah, apabila berkedudukan dalam kerajaan ni is almost impossible. It's an impossible task. Tak tahu kerana juga. KJ waktu UMNO menjadi pembangkang bawah 22 bulan, KJ sendiri menjadi ahli parlimen waktu itu. Senang kita nak pukul Pakatan Harapan sebab kita berada dalam pembangkang. Kemudian bila KJ jadi menteri dan kita jadi sebahagian daripada kerajaan, susah. Sama juga Pakatan Harapan. Just 4, 5, 6 bulan yang sudah, dia menjadi hero
media sosial. Bila jadi kerajaan terus tak jadi hero. Jadi mungkin bukan soal individu ataupun kedudukan, bukan soal individu mana-mana, tapi soal dalam kerajaan ni bukan mudah untuk lawan dengan hujah pembangkang, kerana pembangkang hanya perlu menyerang, kerajaan perlu menjelaskan, bukan mudah. Okey, cuma nak respon kepada itu. Saya tengok dalam komen-komen, banyak komen yang saya baca, tak juga. Sebab banyak komen yang mengatakan bahawa YB Gobind Singh Dio adalah seorang menteri yang bagus dan tegas. Kembalikan Gobind dan Fahmi out. Waktu PH 1.0. So ada penanda aras mengikut pandangan daripada penyokong PH bahawa this guy, menteri yang sedia ada, bukanlah menteri yang serius, menteri yang masih lagi mungkin terlalu gairah dia jadi menteri, dan yalah, boleh dibandingkan dengan Gobind Singh yang tegas, yang menjalankan tugas dengan baik. Cuma satu komen daripada saya lah, ya. Kalau nak teruskan dengan pendekatan yang illiberal ni, ya, apa saja berita palsu, nak ambil tindakan, nak cari sampai lubang cacing dan sebagainya, saya setuju dengan Syaril, kena adil dan buat kepada semua. Ya, balik kepada KWSP. Ada disebarkan berita bahawa KWSP, pinjaman KWSP tak ada pembayaran bulanan. Ambil tindakan. Ya, saya tahu ada beberapa sidethrow daripada PH yang menyebarkan benda tu dengan menyerang pihak lawan. So ambil tindakan. Malah YB Fahmi Fadzil boleh masuk ke dalam mesin masa Doraemon kembali beberapa bulan, November tahun 2022, cari orang daripada PKR yang kata satu undi untuk KJ adalah satu undi untuk Zahid, jumpa diri dia sendiri dan ambil tindakan terhadap diri dia yang telah memfitnah bahawa satu undi KJ adalah satu undi Zahid, because you got Zahid as your Deputy Prime Minister. Okay. Nice ending. Okay, so saya rasa itu saja. Ya. Kita bagi ruang lah pada Fahmi Fadzil untuk tengok bagaimana nak menguruskan kritikan. Selagi mana yang beliau menjawat jawatan itu, harap-harap dapat improve dalam keadaan itu. Okay, terima kasih.